Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah murid-murid, pada hari ini kita akan sambung kembali pembelajaran kita topik yang semalam bersama saya Cikgu Nas dan murid-murid 3 Bestari SK Paris Kinabatangan. Pada hari ini kita sambung pembelajaran kita yang semalam di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam di bawah bidang ibadah dalam tajuk Bersuci dari Hadas. Sekiranya kita tengok yang semalam, kita telah pelajari apa itu yang dimaksudkan dengan hadas, pembahagian hadas iaitu hadas kecil, hadas besar dan hadas kecil, dan sebab ataupun keadaan-keadaan yang menyebabkan diri kita berhadas. Dan juga semalam kita telah belajar cara-cara untuk kita menyucikan diri kita daripada hadas besar. Iaitu kita kena buat apa? Betul, kita kena mandi wajib. Yang seperti mana kita telah tengok satu-satu semalam. Ada berapa semua? Ada 9 kaedah untuk kita melaksanakan mandi wajib. Okey, itu setakat yang semalam. Manakala pada hari ini kita akan sambung yang mana kita akan pelajari. Yang pertama kita akan tengok larangan semasa berhadas besar. Sekiranya kita berada dalam keadaan berhadas besar, apa perkara-perkara yang dilarang ataupun kita tidak boleh buat sekiranya kita berada dalam hadas besar. Yang kedua pula kita akan tengok kepentingan mandi wajib. Mandi wajib ni apa dia? Kita menyucikan diri daripada hadas besar. Apakah kepentingan ataupun apa yang kita dapat sekiranya diri kita suci daripada hadas besar? Iaitu apabila kita mandi wajib lah. Okey, dua benda ni kita akan tengok bersama-sama, pelajari bersama-sama pada hari ini. Boleh? Okey, kita tengok yang pertama dulu. Larangan semasa berhadas besar. Apa perkara-perkara yang dilarang ataupun kita tidak boleh laksanakan apabila kita berada dalam keadaan berhadas besar? Yang pertama, kita tidak boleh menunaikan solat. Sekiranya kita berada dalam keadaan berhadas besar, sama ada kita baru sahaja keluar air mani, keluar haid dan sebagainya yang kita belajar semalam, kita tidak boleh melaksanakan solat sehinggalah diri kita suci. Macam mana kita mau suci? Kita beralih ke sini. Kena mandi wajib dulu. Lepas kita mandi wajib, baru diri kita setelah suci, baru kita boleh menunaikan solat. Okey, yang kedua. Kita juga tidak boleh mengerjakan tawaf. Tawaf tu apa anak-anak murid semua? Okey, tawaf ni adalah salah satu ibadah yang orang Islam lakukan apabila dia pergi ke Mekah menunaikan haji, yang mana dia berputar mengelilingi Kaabah. Okey, ada dekat sini, cikgu boleh tunjukkan. Okey, ni dia. Pernah nampak kan? Okey, ni. Okey. Yang berputar mengelilingi Kaabah ni. Okey, ni Kaabah yang orang berpusing-pusing dekat Kaabah tu. Itu dinamakan ibadah tawaf. Itu juga kita tidak boleh laksanakan sekiranya kita berada dalam keadaan berhadas. Yang ketiga, kita juga tidak boleh membaca dan menyentuh Al-Quran. Apabila kita berada dalam keadaan berhadas besar, kita dilarang sama sekali menyentuh apalagi membaca ayat Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah suci dan diri kita pula dalam keadaan bernajis. Jadi kita tidak boleh menyentuh benda yang suci iaitu Al-Quran. Dan yang terakhir, kita juga tidak boleh berada dalam masjid. Sekiranya kita berhadas, kita dilarang sama sekali untuk masuk ke dalam masjid. Okey. Sekarang kita beralih kepada yang kedua, iaitu kepentingan mandi wajib, atau dalam erti kata lain, sekiranya kita suci daripada hadas, apa perkara-perkara yang kita dapat?
Sebab apa kita suci dari hadas? Kita sudah mandi wajib. Apa yang kita dapat lepas tu? Yang pertama, okey, sebelum tu cikgu mau beritahu ada dua benda. Kita dapat dari segi jasmani dan juga kita dapat dari segi rohani. Okey, kita tengok jasmani dulu. Yang pertama, badan kita akan menjadi bersih dan segar. Okey. Kita pun tahu kan, murid-murid semua apabila lepas mandi apa jadi pada diri kita? Lepas mandi kita akan rasa lebih segar, lebih bersih berbanding kita sebelum mandi. Yang kedua, sihat tubuh badan. Sebab kita rajin menyucikan diri kita daripada najis. Kita berhadas ni adalah kita dalam berkeadaan bernajis. Najis ni adalah sinonim dengan bakteria dan kuman. Bakteria dan kuman ni adalah tidak baik untuk diri kita. Dia boleh datangkan penyakit. Jadi apabila kita rajin sucikan diri, rajin mandi, rajin bersihkan diri, kuman-kuman tersebut boleh kita hakis. Jadi, diri kita akan lebih sihat tubuh badan. Dan yang ketiga, kita juga akan dapat bersih daripada bau dan kuman. Bau dan kuman. Sebab apabila kita mandi, badan kita akan lebih wangi berbanding dengan kita tidak mandi. Yang keempat, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Okey. Sekiranya kita tidak mahu menyucikan diri kita daripada hadas atau dalam erti kata lain, kita tidak suka mandi. Apa akan jadi pada diri kita? Badan kita akan bau, badan kita akan tidak bersih. Jadi kalau kita bau, orang lain pun tidak selesa mau urusan ataupun bercakap dengan kita sebab dia terhidu bau yang tidak menyenangkan yang datang daripada badan kita. Orang lain, kawan-kawan kita pun tidak mahu berkawan dengan kita sebab diri kita kotor dan bau. Jadi kalau kita rajin sucikan diri, rajin mandi dan sebagainya, kita akan bersih, kita akan wangi dan kawan-kawan kita pun suka untuk berkawan dengan kita. Okey, sekarang kita tengok dari segi rohani pula. Okey, yang rohani ni pertama, kita akan membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Kenapa? Kita sudah tengok dekat sini tadi kan? Sekiranya kita berada dalam keadaan berhadas, kita tidak boleh menunaikan solat, kita tidak boleh tawaf, kita tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh masuk masjid. Tapi sekiranya dia sudah sucikan diri, dia akan dapat apa? Dia bolehlah sudah buat ibadah-ibadah tadi. Dia sudah boleh solat, dia sudah boleh puasa, dia sudah boleh dia sudah boleh masuk masjid, dia sudah boleh baca Quran sebab dia sudah suci. Faham? Kita dapat melaksanakan ibadah yang asalnya kita tidak boleh dalam keadaan berhadas tadi. Yang kedua, amalan kita akan diterima oleh Allah. Dan yang terakhir, sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Okey, setakat itu sahaja pada hari ini. Yang mana setakat hari ini kita telah pelajari dua benda. Yang pertama, larangan sewaktu kita berada dalam keadaan hadas, benda yang kita tidak boleh laksanakan. Yang kedua, kepentingan mandi wajib. Jadi, cikgu sudahi video ini. Sekiranya murid-murid masih kurang faham, boleh ulang kembali video ini berkali-kali untuk mengukuhkan kefahaman murid-murid semua. Cikgu sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.